Okey, ni dia 2 ekor ayam dah siap potong beli kat Tesco. Saya nak bersihkan dulu, lepas tu nak perap dengan rempah kapsa. Dia sedoknya perap lebih kurang 4 jam minimum. Lagi lama lagi bagus, tapi janganlah sampai lebih 24 jam jangan pula kurang 4 jam. Kurang 4 jam dia punya rempah tu tak serap betul. Jadi bila kita masak kurang sikit rasa dia. Okey, bermula ayam ni kita bersihkan dulu lah. Memang kita buang ke semua darah-darah ni semua ni, kita tak nak. Benda-benda macam ni nanti lemak yang lebihan ni pun macam ni pun kita buang. Sebab macam ni semua akan buatkan apa tu ayam lauk ayam kita tu nanti cepat basi. Dan dia ada rasa hamis dia tu kuat. So ni congkil lah tepi-tepi ni, keluarkan semua darah-darah beku yang tersorok kat tepi-tepi tulang tu kena bersihkan betul-betul. Terutama dekat macam peha ni okey lah, tak ada darah-darah beku yang tersorok ni. Macam ni dekat bahagian punggung ni, dekat tulang belakang ni. Ni yang perlu kita buang ni, picit keluarkan. Ni yang boleh buat spoil masakan kita nanti kalau kita tak basuh betul-betul. Picit keluarkan. Dan juga lemak-lemak ni macam ni kat bawah ni buang je. Bahagian kepak biasanya tak ada masalah sangat. Kita cuma pastikan tak ada bulu-bulu yang masih tertinggal lah. Ni macam kuku ni potong lah sikit. Biasanya dekat bahagian tulang punggung tu. Ni macam celah-celah tulang ni ada darah-darah beku, keluarkan, buang. Kat bahagian pinggul ni biasanya ada ni macam ada satu soket kat situ, ada darah beku kat situ, keluarkan. Macam ni pun ada sikit-sikit tu, keluarkan lah. Lepas tu kita boleh adjust lah saiz dia, janganlah terlampau besar dan terlampau kecil. Sedang elok bila kita marinate tu, rempah tu boleh masuk dengan sekatanya kat daging ayam tu Kalau besar-besar sangat pun nanti tebal ke isi dia, nanti dalam tawa pula rempah tu tak serap ke dalam Ikutlah saiz yang sesuai. Okey, ni dia ayamnya. Saiznya pun okey lah. Kalau ada isi yang tebal-tebal tu, boleh buat poket sikit. Jadi bila kita marinate dengan rempah tu, kita boleh sumbat-sumbatkan sikit. Sebab apa, nanti kan tebal-tebal sangat, kita tak buat poket, takut dia mentah, tak masak betul. Lagi satu hal, isi tebal tu pun sendiri tawar, rempah tu tak masuk ke dalam tu. Okey, pada saya ni saiz dia okey lah. Sekarang mari kita basuh. Okey, ni saya tengah nak basuh lah. Biasanya saya suka basuh dulu dengan air bersih ni, kemudian saya rendam sekejap dengan dish soap. Sekejap aje. Lepas rendam sekejap dengan dish soap tu, bilas, kemudian saya akan simbah dengan air panas, dirus dengan air panas. Barulah hilang rasa anyi-anyi dia, dan ayam tu pun bersih daripada segala kotoran. Dan bila saya masak, nasi saya lambat basi. Itulah cara dia, tip dia. Macam mana kita nak masak nasi kapsa ayam dan apa yang kita masak tu tahan lama, lambat basi. Memang penting daripada awal tu, teknik kita membersihkan ayam tu penting. Barulah nasi yang kita masak tu bersama ayam akan tahan lama dan rasa pun tak hanyir.
Okey, yang tadi saya dah basuh sekali. Lepas tu saya isi air baru untuk rendam sekejap dengan cecair dish soap yang saya dah dilute lah. Kita rendam sekejap je, tak payah lama. Agak-agak dah tenggelam ni. Okey, ni dish drop dah dibancuh daripada pekatan tu. Okay, curahkan. Biar sekejap kalau kita tak nak pakai dish drop pun ada jenis produk yang lain, tapi saya suka dish drop Amway ni sebab dia organik. Organik ialah dia buat daripada tumbuhan lah jadi saya rasa lebih yakin lah. Okey, ni dah rendam dan dish drop. Sekejap ni bolehlah kita bilas, tak payah lama-lama. Keluarkan, buang air tu. Kemudian isi air baru. Air yang rendaman dish drop tadi dah buang. Kemudian kita bilas bersih dengan air barulah. Bilas bersih. Masukkan dalam tapis. Okey, ni dia ayam tadi yang saya dah bilas, dah toastkan. Masukkan dalam bekas ni. Saya nak simbang air panas. Simbang air panas sekejap je, lepas tu toastkan. Lepas tu boleh lah saya marinate. Dengan cara macam ni lah ayam betul-betul segala kotoran, bakteria ke apa yang ada tu habis semua hilang. Dan bila kita masak, lauk kita lambat basi dan tak ada rasa hamil-hamil ayam tu semua hilang. Air pun dah melegak ni. Jom simbah sekejap. Sekejap je. Okey. Lepas tu cepat-cepat keluarkan. Kita cepat-cepatkan keluar. Kejap je kita simbah, lepas tu kita keluarkan. Tak nak lama-lama dia berendam air panas tu, nanti manis dia hilang. Okey lah. Ni dia ayam dah kena simbah dengan air panas tadi. Bersih. Ni dah boleh lah kita start marinate dah. InsyaAllah ayam yang bila kita dah cuci dengan pencuci makanan, rendam sekejap, bilas, lepas tu kita simbah dengan panas, ayam dia lain rasa dia. Dia tak hanyir dan bila kita masak pun dia lambat basi. Terutama bila kita menu tu kita masak ayam bersama dengan nasi. So dia akan tahan lama lah. Okey, saya nak marinate dah sekarang. Okey, ni dia ayam tadi yang dibasuh dengan pencuci makanan, lepas tu dah bilas, dah simbah dengan air panas apa semua. Sekarang saya nak marinate. Saya suka guna rempah kapsa ni daripada keluaran Sheikh Ammar. Sheikh Ammar Spices Kapsa. Ada macam-macam brand sebenarnya. Kalau pergi dekat glossary Arab, memang kita boleh jumpa macam-macam jenis rempah kapsa, tapi saya suka yang Sheikh Ammar punya ni. Okey, rempah tu kita ambil lah ikut sukatan berapa banyak isi ayam tu. Lepas tu bubur garam. Yang elok tu gunalah garam bukit. Buburlah Ajinomoto ke kalau kamu suka dah tu je, rempah garam. Lepas tu gaul-gaul garam dengan rempah tu dah sekata, taburkan dekat ayam ni. Tak payah taruh benda lain lagi dah. Rempah ni dah lengkap dah. Semua ada bahan dia. Kita gaulkan je. Gaul rata-rata. Pastikan betul-betul rata. Sebab tu ayam tu saiznya kenalah potong bersesuaian lah dengan
bekas yang kita nak masak tu, ataupun amount nasi yang ada tu. Janganlah terlampau besar, nanti kan ayam ni tak masak lagi, nasi dah masak kan. Bersesuaian lah. Ataupun terlalu besar pula kan, luar je dia rasa rempah, dalam dia pula tawar. Saya macam ni okey lah. Okey, dah rata dah. Lepas ni bolehlah saya suka isi dalam bekas beg plastik. Jangan simpan bekas kontainer ni dalam peti sejuk. Kita nak perap dalam 4 jam lebih. Eloknya kita ayam yang dah marinate ni taruh dalam beg plastik. Sebab apa? Dalam beg plastik rempah-rempah dia touching dekat isi ayam ni. Kalau kita letak kat bekas ni, nanti dalam lama duk peti kan, ayam ni akan keluar air. Nanti rempah-rempah tu semua akan turun kat bawah. Rempah tu akan mendak kat bawah. Lama-kelamaan yang bawah aja yang betul-betul rasa rempah, yang kat atas ni kurang nanti. So nak elakkan macam tu, nak maintainkan rempah tu sentiasa intact dekat ayam tu, elok kita transferkan dalam bekas plastik. Maknanya isikan ayam tu dalam beg plastik. Lepas tu letaklah dalam bekas apa-apa, simpan dalam peti sejuk. Okey. Okey dia. Ni dia beg plastiknya. Bila ayam tu dah digaul rata dengan rempah kapsa tadi, rempah dengan garam, lepas tu kita pun masukkanlah dalam bekas plastik ni. Saya takkan biarkan dalam bekas ni, simpan dalam sejuk atau masuk dalam tabung. Lebih baik taruh dalam beg plastik. Taruh dalam beg plastik ni, nanti rempah tu kekal dekat melekat dekat intact dekat isi ayam tu. Kalau plastik tu besar, boleh dah isi banyak. Macam ni cukup lah. Ambil lagi satu, susun dalam tupperware, isi dalam beg plastik, lepas tu susun dalam tupperware. Ni dia, saya ada 3 beg plastik dah isi dengan isi ayam, dah siap marinate dengan rempah kapsa. Ni lepas tu tutup elok, lepas tu saya susun dalam tupperware. Barulah kita simpan dalam peti sejuk. Ni lagi elok cara perap macam ni. Rempah dia sentiasa melekat. Kalau dia tumpah pun dia melekat-lekat dekat dinding plastik ni kan. Jadi dia tetap touching dekat isi ayam. Tapi kalau kita dah marinate tadi, kita terus campak je dalam bekas kontainer ni, nanti lama-lama rempah tu akan mendak ke bawah. Sudah-sudahnya isi ayam tu yang bawah aja, bahagian bawah aja yang betul mesra dengan rempah marinate tu. Dan yang bahagian atas tu akan kurang. Jadi bila kita masak, kita akan dapat rasa yang berbeza. Yang atas kurang rasa rempah, yang bawah pula kuat rasa rempahnya. Jadi buat macam ni lagi okey. Maknanya dia akan sekata. Okey. Tutup dan boleh simpan dalam peti sejuk. Perap lebih kurang paling cepat pun 4 jam. Janganlah kurang daripada 4 jam. Nanti masak kurang sikit rasa ayam tu, rasa rempah kapsa. Modeknya lebih daripada 4 jam. Macam ni besok ada jamuan. Jadi saya buat ni dah pukul berapa, dah maghrib pun. Besok pagi dah boleh lah masak. Okey.